Moska. Dalam bahasa Tibet bermaksud dataran rata yang membawa tuah. Kampung Moska yang terletak di ketinggian altitud 3,900 meter dari paras laut, 96 buah keluarga tinggal di sini. Mereka melindungi tanah suci ini dengan kemuliaan dan ketekunan mereka. Gerong pulang ke kampungnya selepas tamat pengajian di universiti. Baginya, dunia luar yang berwarna-warni dan mewah tak secantik Moska yang dikelilingi gunung salji. 我是我们村子第一个出去的大学生，但是我还是选择回来了。我觉得家乡的学生活更适合我，简单、温暖。 Semua makhluk hidup bersama dengan harmoni merupakan pegangan yang semakin dipercayai Gerong selepas tamat pengajian dari meja ekologi persekitaran. Selepas kembali ke kampungnya, dia berharap boleh menggunakan kaedah saintifik untuk melindungi ekologi semula jadi yang dijaga oleh penduduk di Moska. Kampung tradisional yang tenang dan mesra atau bandar yang riuh dan moden ialah tempat untuk hidup dan kawasan hijau yang diimpikan manusia. Ahli akademik Fu Boji ialah orang yang cipta keajaiban hijau di bandar yang riuh rendah. Dia asyik menerokai kewibawaan ekologi Cina yang unik. 我们中国独特的生态观呢，实际上就是一个千人合一的这种理念。生态文明不是一种原始的人和自然的和谐，它是在建立在一个更高水平、更高等级上的人和自然的和谐。 Langit dan bumi selaras, makhluk dunia membiak. Kini, manusia menggunakan tenaga teknologi yang baru untuk melindungi keseimbangan antara penerokaan sumber dan pelindungan alam semula jadi. Demi mencapai persefahaman antara manusia dan alam semula jadi, serta mencari gaya terindah di bumi kita. September ialah bulan yang paling banyak ketam bulu. Ketam yang hidup di Tasik Tai ini bukan sahaja menjadi hidangan mewah di China. Ia juga memperkaya pengalaman masyarakat Cina terhadap ekologi hijau. Sudah 30 tahun, Xu Jinggen menternak ketam. Tahun ini adalah kali pertama dia menangkap ketam bulu liar. 以前呢，我们都是在太湖里边围网养蟹的，一家围一个网，往里面投食养蟹。去年政府提出说要保护生态，就把围网全拆了。今年开始就没有太湖大闸蟹了，是太湖生态蟹了。 Kaedah ternakan ketam bulu secara tradisional bagai pedang bermata dua. Ia dapat meningkatkan produktiviti dan hasil pendapatan daripada ketam. Namun pada masa yang sama menyebabkan nutrisi berlebihan dalam air sehingga menjejaskan kualiti air Tasik Tai dengan teruk. Cyanobacteria ialah tumbuhan alga yang primitif dan paling luas tersebar di muka bumi ini. Mereka memainkan peranan penting dalam mengubah muka bumi dari persekitaran anaerob kepada persekitaran aerob. Apabila nutrisi dalam air berlebihan, ia menyebabkan cyanobacteria membiak dengan banyak. Kemudian menyebabkan oksigen dalam air semakin habis, seterusnya mengakibatkan pencemaran air yang serius. Sudah hampir 30 tahun, Wu Lingkun bekerja di Tasik Tai. Dia berada di permukaan Tasik Tai lebih daripada 6 jam setiap hari untuk mengetahui keadaan air di Tasik Tai. 风向、水温，这个时候可能是适宜蓝藻的
生长、繁殖，因此爆发。恶水里边不可能存在有大闸蟹。 Pemeriksaan dan pembuangan adalah salah satu kaedah penting untuk mengawal bilangan cyanobacteria. Namun keluasan Tasik Thai hampir 2,500 km persegi. Di tasik yang begitu luas ini, hanya dengan tenaga manusia sahaja tak mungkin mereka dapat mengawal pembiakan cyanobacteria hingga ke tahap yang ideal. Stesen pemantauan tanpa manusia yang didirikan satu demi satu sedang meluaskan pemerhatian Wu Ling Kun. Berdasarkan data semasa, pekerja di permukaan tasik boleh menemui titik kritikal cyanobacteria dengan tepat dan uruskannya. Kini, sebanyak 13 buah stesen pemantauan tanpa manusia telah dibina di Tasik Thai. Ia telah melingkupi 1/3 daripada keluasan permukaan Tasik Thai. Selain menternak ketam, pembuangan sisa-sisa toksik dari kilang juga salah satu punca besar yang menyebabkan peletusan cyanobacteria. 经济的发展带来的污染，特别是中下游的化工为浆、岸线的乱占、滥用，效率很低。所以说，在2016年，总书记提出了长江大保护，强调了不搞大开发，共抓大保护。 Mekanisme bagi mematuhi hukum semula jadi untuk melindungi dan memulihkan ekologi semula jadi sambil mengembangkan ekonomi ke tahap tinggi telah menjadi satu isu yang mencemaskan sekarang. Profesor Wu Qing yang berurusan dengan air sejak kecil mencintai persekitaran air. Guna kaedah yang lebih tepat untuk cari sumber pencemaran air merupakan masalah yang sedang diselesaikan oleh pengkaji ekologi persekitaran Universiti Tsinghua, Wu Qing. 你必须把源头找到，因为源头找到才能源头治理。实际上，污染发生是非常隐蔽的，那你要找到这是谁污染的，难度非常大。 Tasik Thai adalah salah satu lembangan paling padat di China. Data terbaru pada tahun 2020 menunjukkan dalam 10 negara dengan keluaran dalam negara kasar KDNK terbanyak di dunia, 4 daripadanya terletak di lembangan Tasik Thai. Tasik Thai yang memelihara keindahan selatan di Sungai Yangtze pernah berdepan dengan tekanan persekitaran yang besar dalam proses perkembangan ekonomi yang pesat. Apabila berdepan dengan pembuangan air bertoksik yang banyak dan mengandungi bahan pencemar rumit dari kilang, Wu Qing tahu bahawa hanya dengan mengetahui ciri-ciri sumber air yang digunakan kilang, baru mereka akan menemui sumber pencemaran semasa pencemaran berlaku. Dalam proses pengambilan sampel air, Wu Qing dan pasukannya mendapati setiap sumber pencemaran memiliki keunikan sendiri, sama macam cap jari manusia. Petunjuk penting ini telah melahirkan teknologi pengesanan cap jari kualiti air. 实际上，指纹就是像类似于这样的图，就是我到企业去采水样，它扫出来的指纹图，然后录进去。然后现在第二个也出来了。 Pada tahun 2017, mesin pengesan pencemaran air pertama di dunia telah dicipta. Hanya dengan 13 minit, ia boleh menganalisis bahan pencemaran dan menemui lokasi sumber pencemaran. 各种点完以后，专门配的。我们给你的结果就是疑似的污染源是谁，相似度达到多少，里面的比对运算，全都不用你来担心。你看这个结果。 Teknologi cap jari kualiti air telah memberikan asas saintifik untuk menguruskan profil air dengan tepat. Dalam 3 tahun ini, negara telah membina pengkalan data cap jari kualiti air yang lengkap dan sangat praktikal. Dengan membandingkan cap jari kualiti air dengan pengkalan data, kita boleh menemui sumber pencemaran dalam masa yang sangat singkat. Kemudian, boleh menyasarkan penyelesaian terhadap sumber pencemaran. Keberlangsungan ekosistem bukan sahaja memerlukan kaedah inovasi teknologi, malah memerlukan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap konsep ekologi. Lindungi tanah dan air bererti mewarisi kekayaan dan harapan kepada generasi seterusnya. 水是我们的生命资源，是生态之基。我们要把
长江的水资源保护和环境生态的保护修复作为国家的战略去推进。我们希望所有的河流、所有的湖泊都是健康的，都是幸福的，都是能造福人民的。 Sungai dan laut adalah satu. Laut merupakan titik permulaan kehidupan di bumi. Laut merupakan masa depan dunia manusia. Banyak sumber tersembunyi di dalam laut. Kini, laut menjadi jelapang biru untuk manusia menangkap dan menternak ikan. Mana 边倒车向，往南北倒车向，好，向。 Timun laut semasa musim sejuk paling gemuk dan cantik. Di musim sejuk, pasti ada orang bersusah payah demi mendapatkan makanan enak ini. Suhu air laut sekarang sekitar 4 hingga 6 darjah Celsius. Para nelayan turun ke dalam laut sebanyak 6 hingga 8 kali sehari. Setiap orang dapat tangkap hampir 100 kg timun laut. Walaupun sukar, para nelayan tetap menikmati kurniaan dari laut ini. Pada tahun 2011, Disa, penduduk Heilong Chang yang tak pernah lihat laut, tiba di Shanghai, wilayah Liaoning. Disa rasa bingung semasa kali pertama berdiri di pantai. 当时来了，对大海也茫然呐，就是对海说一看这一望无际，啥也没有啊，荒荒凉凉的。所以当时那个根据当地的人介绍，他说你海得投入改造，这样你才能有收益。 Pembiakan buatan ialah kaedah primitif untuk ladang ternakan marine. Semasa Disa buat keputusan untuk mulakan kerjanya, laut memberi dia satu tamparan yang tak terduga. 2013年，我们就是在山东半岛北部这些海洋牧场密集的区域，出现了一次这个低氧事件，整个这一层水流的这个溶解氧为0，这层水流流经的地方，所有的海洋生物都死掉了。 这次事件也给我们敲响了警钟，就是海洋牧场的生态健康状况是我们必须关注的一个问题。 Krisis ini menyedarkan manusia bahawa kurniaan lautan juga bersyarat. Pembangunan tanpa perlindungan cuma ingin dapatkan hasil dan tak menjaganya dengan teliti. Lautan yang peramah juga tak mampu bertahan untuk selamanya. Sikap manusia adalah punca utama. Konsep baru ladang ternakan marine adalah untuk mewujudkan keseimbangan ekologi marine yang kaya dan semula jadi sambil melindungi dan mengembangkannya. Segalanya bermula dengan terumbu karang. 现在人工育礁，我们研制出主打的是6种材质的10多个设计的礁型，重点是从它的附着功能、改善海洋海流的流态、流场，从这些方面来考虑设计的这个育礁的礁型，可以增殖海参。 等一下啊，你俩去把这个船下去之后，把那船收拾收拾，把那2个旗插上啊，我开车给你们送下去啊。 Perubahan persepsi terhadap laut dan ladang ternakan marine membolehkan Disa menjalinkan hubungan dengan laut. Laut menjadi rakan kongsi yang dihormati dan dikagumi oleh Disa. Seiring dengan pembangunan persekitaran ladang ternakan marine, pada tahun 2019, platform penternakan sangkar pintar yang pertama di China, Long Whale No. 1 telah dilahirkan. Sementara mengumpulkan data persekitaran semasa, ia memberi makan ikan secara tepat dan membersihkan sangkar secara otomatik. Ia membolehkan operasi ladang ternakan marine dapat diperhati, diuji dan dikawal. Disebabkan pembinaan platform pintar ini, seluruh kawasan perairan pantai juga sedang dibaik pulih. Disa juga menyambut kedatangan musim menuai biru tahunannya.
哎呀，没少干呢，海参上来了啊！哎，这谁干这么多呀？干了，哎妈，117斤。不是啊，干更多，118斤。就是原先的海底啊，荒荒凉凉，就跟那个丘陵的沙漠一样，没有东西，也没有植物和生物。从你改造完海洋牧场之后吧，把它打造成了就是海底上，你像鱼了也有家，海参也有家了。Teknologi membina rumah bersama untuk manusia dan laut. Ladang ternakan marin bukan saja membawa kualiti dan pendapatan tetap. Ia juga alat menyeimbangkan ekologi yang mengubah hubungan laut dan manusia. 我基本上不出岛了，我觉得现在也都已经变成一个当地一个渔民来讲，每天出海，看看海，捞点海鲜回来直接就卖掉了，觉得哪儿都挺幸福的。 Dalam era moden, laut telah menjadi ladang ternakan yang subur dan syurga kepada para nelayan. Hanya apabila manusia mula menghormati alam semula jadi, barulah mereka boleh menikmati nikmat dan kurniaan dari lautan. Semuanya sumber alam semula jadi yang sangat diperlukan manusia. Manusia perlukan udara yang segar. Kualiti udara mempengaruhi kualiti hidup secara langsung. Pada 2013, jerebu menjadi topik utama sepanjang tahun itu. Pada bulan Januari tahun tersebut, 4 kali jerebu telah menyelubungi 30 wilayah di seluruh negara. 2013年1月份的时候，中国东部地区啊，实际上是有超过了这个100万平方公里的这个污染过程，也是因为那次污染，我们国家呢发布了我们叫大气污染防治行动计划。 Chiang Li merupakan anak jati Lancho. Pelari veteran yang pernah sertai lebih 40 maraton ini masih ingat dengan jelas tentang kejadian jerebu masa itu. 马拉松这个比赛的这个肺啊是直接接触这个空气的，要是空气质量差的话，这个影响就很明显。这个兰州市以前这个空气就是质量差得很。 鼻子叫跑的，这一醒啊都是黑渣渣的。兰州市生态环境特别脆弱，它是2山加1河这样的地形，它也是我们原来一个比较著名的一个工业城市。 Pada tahun 2013, jerebu yang asyik terkumpul di sini menyebabkan bandar laluan sutera Lancho menjadi bandar yang tak kelihatan di satelit. Pada tahun 2015, persidangan pemulihan udara Lancho yang disertai seluruh masyarakat bermula. 兰州市的话呢，当时一共划分了1482个网格，采取了综合性的措施，就是纵向到底、横向到边的一个网格化的一个管理体系。 Ini merupakan satu transformasi. 1,286 buah dandang di Lancho telah mula bakar gas semula jadi. 107 buah perusahaan besar dan sederhana berpindah dari bandar ini. Dari pembebasan gas oleh perindustrian hingga gas dapur masak dengan kawalan 3 dimensi, masalah ini berjaya dikawal. 继续，快！现在这就在兰州跑很舒服了。 最受跑者欢迎的比赛来说的话，兰州马拉松应该是排到第4吗？还是第3名？现在。Kaedah komprehensif dengan hapuskan punca dari akar umbi
sudah pun menyelamatkan bandar ini. Dari lancu hitam kepada lancu biru telah menonjolkan kebijaksanaan dan cara penyelesaian China dalam mengatasi pencemaran udara, menjadikan langit lebih biru menjadi matlamat utama dalam pengurusan udara bandar dan desa China. Chow Yi yang tinggal di Beijing suka merekod perubahan harian bandar ini dengan telefon bimbitnya. Sejak perkataan jerebu muncul pada tahun 2013, dia bertekad untuk mengambil gambar langit Beijing pada setiap pagi. Setiap foto amat mengejutkan. 2013年，因为出于好奇心嘛，我就把它拍下来了。那后来我拍了2个月的时候啊，大概64天。 我把我过去拍的这64天的照片放到一起的时候呢，一下让我震惊了，就没想到我们刚刚过去的2个月的时间啊，天气是那么样的糟糕。Kemakmuran ekologi bermakna kemakmuran tamadun. Apabila berdepan dengan jerebu yang serius, Beijing melancarkan pelbagai inisiatif termasuk dari kawalan penggunaan batu arang sehingga ke kawalan penggunaan kenderaan. Cerobong asap pernah menjadi lambang kekuatan bandar. Sekarang ia menjadi salah satu masalah terbesar dalam pengurusan pencemaran. 工业行业呢，其实这个难度还挺大的，包括我们说这个钢铁啊，钢铁行业呢也是我们应该说这个京津周边地区啊，这个工业里面可能排到非常靠前的一个这个污染源。 Shokang yang ditubuhkan pada tahun 1919 ialah industri keluli terawal di China. Sejak penumbuhan Republik Rakyat China, Shokang berkembang pesat dan menjadi industri penting di Beijing. Ia telah memberi sumbangan besar kepada pembangunan China baharu. Pada 2005, industri keluli seberat 800 juta tan ini buat keputusan untuk berpindah sepenuhnya. Perpindahan Shokang bukan sahaja keperluan dalaman untuk mengembangkan syarikat, maka juga disebabkan keperluan pemulihan persekitaran. Pada 2014, Shokang masing-masing dibina di Coffee Dian dan Chenan, Hebei. Namun perpindahan cuma langkah pertama dan cabaran baru pula menyusul. Satu keluli perlukan 68 proses untuk bertukar dari bahan mentah kepada keluli. Bagaimana nak memastikan pembebasan gas toksik dalam setiap proses menepati piawaian yang ditetapkan dan merealisasikan pelepasan ultra rendah ialah masalah yang sangat sukar. 钢铁企业的这个污染物的排放，气体污染物的排放主要有2类，一类是有组织排放，一类是无组织排放。有组织的排放更容易控制。 有组织排放的点位让它显示出来。球团和烧结的那个，你们调出来，从这个画面上调出来，我看一眼。对。Dalam proses pengeluaran keluli, banyak asap dihasilkan dan tersebar ke merata-rata. Bagaimana nak kawal dan singkirkan pembebasan gas toksik tak terancang merupakan kunci penting untuk mengurangkan gas toksik kilang keluli. 我们2连钢 大包转台这样的一个工序就属于无组织的排放，在这个大包转台上增加了可移动式的机器装置，在正常生产的过程当中，我们的装置移动到工作位，把对应点位产生的这个粉尘吸走，厂区的整体的环境呢都有了一个明显的提高。 Demi merealisasikan kawalan secara efektif, Chokang Chiangkang telah tingkatkan kos kitar semula sebanyak 40% dengan menambah sistem kawalan pembebasan tak terancang secara integrasi. Apabila bahan toksik proses tertentu meningkat, sistem akan mengubah lubang dan kadar tiupan alat pengusir debu secara otomatik. Cara ini telah menurunkan zarah-zarah tercemar yang dihasilkan. Mencapai pelepasan ultra rendah dalam seluruh proses membolehkan kuantiti zarah halus dalam Chokang Chiangkang 10% lebih rendah daripada kawasan luar kilang. Chokang yang dipindahkan bukan sahaja membuka jalan inovasi ke arah pembangunan lestari, tetapi turut bersesuaian dengan pembangunan di kawasan Beijing, Tianjin, Hebei.
semua usaha ini adalah untuk langit biru di atas kepala kita. Soyi telah ambil lebih daripada 2 juta foto sepanjang 6 tahun. Apabila disatukan, ia menjadi scroll untuk ekologi bandar yang merakamkan saat-saat langit di Beijing bertukar menjadi biru. 这个叫中国尊，是北京的最高的这个建筑物，530米。那我拍的时候呢，这个楼还没有，那我就一天天拍。有的时候呢，我拍都看不见它，就雾霾严重到这个时候。那当然，现在这些，尤其是今年啊，几乎天天都可以拍到很清晰的这个中国尊。 Berdasarkan data Kementerian Ekologi dan Alam Sekitar, dalam 8 bulan pertama tahun 2020, kuantiti zarah halus di 337 buah bandar di China telah menurun sebanyak 11.4% berbanding tahun sebelumnya. Di sebalik data ini, terkandung kemajuan berterusan, teknologi persekitaran dan peningkatan tahap kesedaran alam sekitar di China. Ini ialah faktor penting yang menentukan kemenangan akhir. Ketika ribut pasir melanda hingga ke bandar dan kampung yang jauh, semua orang mengalihkan pandangan ke gurun Gobi yang luas. Gurun ialah zon larangan nyawa. Di planet ini, 1/3 daripada daratan ialah kawasan gurun. Ini沙漠嘛，就是最难的就是出路。 一刮风就能见度低吧，回家呀或者往出走迷路。Rumah penggembala Mengkedalai terletak di barat laut gurun Kubuchi. 20 tahun lalu, Mengkedalai yang bekerja di Shanghai terpaksa pulang ke kampung halaman demi menjaga ayahnya yang telah berusia. 选择回来，第一个是父亲，父亲舍不得这个我爷爷一代都待的这个草原，但是沙漠很让人厌倦吧，就是沙漠经常占领我们草场啊。 Padang rumput yang ditelan oleh gurun ialah kampung halaman yang Mengkedalai tak dapat kembali lagi. Fenomena pasir mengusir penduduk buatnya sedih, tapi tak terdaya melawannya. Sehingga pada satu hari, Mengkedalai buat keputusan untuk menanam pokok bagi mempertahankan kampung halamannya. Sepanjang 20 tahun, keluarga Mengkedalai ialah pejuang sendiri di gurun ini. Dalam pertempuran penanaman pokok, mereka kesuntukan masa. 关键是一开始种树成活率不高，你种了30%活，其他都死了，可能觉得时间太长。 Mengkedalai selalu berdoa agar masa berhenti. Di Fujian yang jauh dari gurun, seseorang telah menolong dia menekan butang menghentikan masa. Lin Chanxi ialah pakar penyelidikan pertanian di Universiti Pertanian dan Perhutanan Fujian. Dalam penyelidikan yang tak disengajakan pada 27 tahun yang lalu, Lin Chanxi menyaksikan dengan mata sendiri lembangan Sungai Kuning di barat bertukar menjadi padang pasir. Bagaimana mahu bergantung kepada bioteknologi untuk mengubah persekitaran biofizik lembangan Sungai Kuning menjadi benda yang dikecapinya. 因为我们国家单单这个草种就3万多种，人工栽培的草种啊，也有几千种，到底哪一些合适呢？这个是我们当时碰到的最，因为没资料，只好这个一步一步的做实验。 Sepanjang 27 tahun ini, Lin Chanxi mengalami banyak kegagalan. Dia mengatasi banyak kesulitan teknologi. Akhirnya, dia berjaya menghasilkan tumbuhan yang boleh hidup di kawasan gurun dan boleh mencengkam pasir kuning, iaitu mycorrhiza. 我们中国一个传统的一个思路啊，就是说，
我们是依靠自然的力量来改造自然，靠自然的条件来改善自然。Namun, apabila Lin Chansi memindahkan mikorhiza ini ke kawasan gurun, ia tak pernah boleh bertahan dalam musim sejuk. 我们是觉得在这边能多年生嘛，所以当时呢就想是不是能够在北方黄河流域也可以试种一下，结果后来死掉了，失败了。当时呢就想，明明多年生，为什么真的不行呢？ Yang Geming, penjaga hutan di pinggir Sungai Kuning, sama-sama menyaksikan realiti kejam ini bersama Lin Chansi. Dengko terletak di hulu dataran Hetau. Dulu, sini merupakan simpang penting untuk laluan barat timur di Sungai Kuning. Yang Geming dan keluarganya adalah satu-satunya penghuni di sini. Ayah Yang Geming pernah menawarkan diri untuk datang ke Dengko bagi melindungi hutan di kedua-dua pinggir Sungai Kuning. Dia menjaganya selama 37 tahun. Kini Yang Geming tak pasti berapa lama dia boleh bertahan lagi apabila berdepan dengan hutan yang layu dan gurun yang terus menelannya. 沙子每年往前移个3、4米啊，你这样这大风一刮，沙子啥都看不见，慢慢黄沙。 这沙就是黄河里面灌，再过几年也就可以是吧？到了河边了。 Penjaga di gurun tak dapat meramalkan masa depan. Ini mendorong Lin Chansi untuk cari jalan penyelesaian. Perbezaan suhu di waktu siang dan malam di hulu Sungai Kuning sangat besar. Ini punca kegagalan mikorhiza generasi pertama. Untuk membolehkan tanaman hidup pada suhu negatif 20 darjah Celsius, Lin Chansi perlu mengubah teknologi penanaman mikorhiza. 失败以后呢，我们就反复考虑，应该根据黄河流域啊，这干旱半干旱地区的气候特点呢，有新的育种的指标和方法。 Pada tahun 2018, Lin Chansi menghasilkan mikorhiza generasi baru dipanggil Oasis 3. 它零下20多度。 能够多年生，它每个阶都可以发芽。这即便是沙盖过来以后啊，它上面的还能够发芽。Pergerakan gumuk didorong dengan tiupan angin. Pasir yang diterbangkan adalah sikit jika lebih tinggi daripada ketinggian itu, berbanding dengan kesan cengkaman pasir yang hanya boleh dilakukan oleh pokok selepas 2 hingga 5 tahun. Mikorhiza hanya mengambil masa kurang daripada 100 hari. Oasis 3 tumbuh di Ulan Bata dan gurun yang terletak di 12 Sungai Kuning. Ia bukan sahaja membentuk benteng hijau yang menghalang pergerakan pasir. Ia juga membolehkan Yang Geming sekeluarga yang melawan pasir selama 37 tahun mendapat hasil tambahan. 对科艺这个我们也不太了解，就是光知道反正是种上以后，只能防沙、固沙，对生态治理非常好，所以能保护我自己。 家门口这片土地啊，种完了他就给了我了嘛，在我门口那给了我，让我就拿回去喂喂羊呀，喂喂牛，让他们长膘，我还能出来多卖点肉，卖点钱啊。 Berbanding dengan hasil yang diperoleh keluarga Yang Geming, makna yang lebih penting telah muncul. Pada tahun 2019, lebih daripada 600,000 ekar mikorhiza ditanam di China. Ia telah menjadi pelindung penting bagi keselamatan ekologi Sungai Kuning. Kampung halaman Mengkedalai juga telah berubah tanpa disedari. Menurut data terkini, 1/3 daripada gurun Kubuchi yang seluas 18,600 km persegi telah menjadi oasis. Pada 2019, laporan pengurusan gunung yang diumumkan PBB menunjukkan 1/4 daripada kawasan hijau baharu di dunia adalah dari China. Semangat tekad beberapa generasi melindungi tanah air mereka dan penggunaan teknologi moden serta konsep baru telah menghasilkan keajaiban China yang menggantikan pasir dengan kawasan hijau.
Kuala yang terletak di kaki Gunung Tianshan ialah had pengangkutan penting dan pusat pengedaran bahan yang menghubungkan utara dan selatan Xinjiang. Namun disebabkan berlaku kemasinan tanah kali kedua, sini juga kawasan alkali yang terbesar di China. Terdapat sekitar 1.5 bilion ekar kawasan alkali yang subur di dunia ini. China memiliki 200 juta ekar. Perkadaran tanah yang sesuai untuk penanaman di negara ini tidak seimbang. Cara paling efektif untuk memulihkan tanah alkali adalah dengan mengurangkan garam berlebihan dalam tanah yang menjejaskan tanaman. 传统的排盐技术啊，非常的地效粗放，看棉花长得依旧是产量比较低，它的排水的效果非常差，地下水位可能是关键。 Ini kali kelima Chu Chengshen datang ke Xinjiang pada bulan ini. Selaku profesor dalam pedologi, dia asyik berulang-alik antara Beijing dan Xinjiang selama lebih 10 tahun ini. Dia ulang-alik 3,000 km demi mengkaji pengurusan kawasan tanah alkali. Salinitasi tanah menyebabkan hasil pertanian menurun dan akhirnya menjadi tanah tandus. Ini realiti yang Chu Chengshen tak mahu lihat. Xiang Yuguo, 56 tahun, hidup di Pekan Yihe, Dongying, wilayah Shantung. Selama ini, Pekan Yihe yang terletak di muara delta Sungai Kuning, keadaan tanah alkali di kawasan tersebut semakin serius akibat daripada aliran balik air laut. Petani tempatan menderita kerana hal ini. 这里我们这一片地全是片间啊，就是种点庄稼，这里有点苗，那里有点苗，费的辛勤也不少，但是徒劳无功啊。 收入很寥寥。 Tanah alkali mengurangkan hasil tanaman setiap tahun. Penduduk tempatan terpaksa keluar bekerja. Xiang Yuguo yang agak keberatan meninggalkan kampung halaman bertemu dengan Chu Chengshen yang bertekad mahu pulihkan tanah alkali. Pakar pedologi ini telah beri dia preskripsi untuk merawat tanah. 这按瓦攀岩是基本上原理是相当于一条一条的明沟啊铺到地下去，这是像那个城市的地下管网似的。 它的那个排盐效率就非常高，但是基础措施啊是非常复杂的。 Pada awalnya, Xiang Yuguo ragu-ragu terhadap teknologi penyingkiran garam dengan paip tersorok. 这个我们村民很不同意，为啥？因为对这项技术他不懂，老百姓就担心这个土地在他们开发的同时毁坏这块良田。在不同的东西同时吧，并且他们说人还得要耽误种一年地，那老百姓更不同意了。 师傅，注意拐向的姿态。 Chu Chengshen tak berputus asa biarpun berdepan dengan keraguan penduduk. Dia yakin teknologi ini ialah cara terbaik untuk mengatasi masalah ini. Misinya adalah menyempurnakannya dan membiar penduduk tempatan nampak kesan dari teknologi ini. 我们要求路上必须要走直线，保证它走的直线的精度非常高。目前国外的设备主要是以激光为主，但是激光容易丢失，走过程中突然丢失了啊，那质量控制就出了很大的问题了。是我们把这个北斗用上了双制导，这样保证它的精度用期100米的合手上无常这一块就几厘米之内。 Pada Julai 2020, sistem pandu arah satelit global Beidou 3 dirasmikan. Sistem pandu arah berketepatan tinggi yang terdiri daripada 30 satelit ini memberikan perkhidmatan penentu dudukan berketepatan tinggi dalam lingkungan 10 meter kepada pengguna di seluruh dunia. Angka ini memberi kesan yang besar kepada setiap industri di China, terutamanya industri tanaman yang perlukan pertanian intensif. Dengan usaha pasukan Chu Chengshen dan subsidi daripada kerajaan, projek pemulihan tanah alkali dengan paip tersorok akhirnya mula dilaksanakan di Korla, Xinjiang dan Dongying, Shandong. Hanya dalam tempoh setahun, hasil yang diperoleh membuatkan seluruh Pekan Yihe gembira. 你看这长子的粽子、苹果桃的哈，很好吃，尝尝吧，很甜。经过这个深粘管工程的，这是彻底改变这个土地面貌。现在土地不是一般的特别好了，原先是亩产在700-800斤左右，现在到1300斤左右，1400-1500块钱的收入。
Dengan menjadikan pemulihan tanah alkali di Pekan Yehe sebagai rujukan, jika pemulihan saintifik dilaksanakan ke atas 33 juta ekar tanah pertanian alkali di China, hasil pertanian setiap 0.6 ekar tanah akan bertambah 50 kg. Ini membolehkan makanan kepada 40 juta orang dalam setahun. Rakyat China memiliki hubungan yang istimewa dengan tanah. Manusia bersyukur atas kurniaan dari tanah dan menikmati hasilnya. Pertanian moden menggunakan tenaga teknologi untuk melindungi tanah yang menjadi tempat manusia bergantung agar manusia mendapat kebahagiaan dan hasil yang melimpah ruah. Hutan, juga disebut paru-paru bumi, merupakan bahagian yang sangat penting dalam sistem ekologi bumi. Ia sumber semula jadi yang paling berharga bagi sesebuah negara. Lindungi hutan dan alam sekitar sudah menjadi kepersetujuan manusia sejagat sekarang. Zhang Yinshan ialah pekerja biasa hutan Yichun. Dia telah menjadi contoh terbaik dari aspek perubahan konsep perlindungan alam sekitar seluruh masyarakat. 我父亲伊村的那个林业是第一代的伐木工人，我是75年参加工作，还是以伐木为主。红松、云杉、落叶松、仙旗，这凡是这些树种都采，那就红松都是上千年500多年的。 Lebih daripada setengah abad, Yichun telah menyumbangkan 1/5 daripada kayu dari hutan milik negara kepada pembangunan China baru. Adegan ini ialah tanggapan orang ramai terhadap ibu kota hutan ini dulu. 当时把这个所有的这个优品的这个红松啊，都采的都省了，最后留下的就是一般的讲啊，就什么阔叶了，这个一般树种。 我说要这么继续下去，看见总有一天讲哈，我说只要跟不上的讲哈那啥，小县里的红松故乡了，也就是说这个故事就红松故事了，也就成了。 Penebangan secara berlebihan telah menimbulkan krisis di Yichun pada abad ke-80-an. Dengan krisis ekonomi dan krisis sumber, perubahan yang menyeksakan bermula. Zhang Yinshan juga ubah peranannya dalam penderitaan dan kebingungan, yakni dari tebang pokok kepada menanam pokok.嗯，这片林子和后边拉前后呢，这是我85年造的，已经这个长势成林了。 Sepanjang hampir 30 tahun, Zhang Yinshan telah tanam lebih 1 juta pohon pokok di tanah seluas 740 ekar ini dan menyaksikan perubahan satu generasi. Yichun kini ialah penghalang keselamatan kepada ekologi di kawasan China Utara. Keluasan kawasan hutan baru adalah 1.450.000 ekar. Kadar pengembangan bersih tahunan bertambah lebih 10 juta meter kubik dan menjadikannya syurga oksigen semula jadi. Air bersih dan hutan hijau sama penting macam gunung emas dan perak. Dari penebangan pokok kepada penanaman pokok, dari pembangunan kepada perlindungan, perubahan terhadap konsep ekologi ditonjolkan dengan sempurna dalam satu generasi. Membina negara China yang indah telah menjadi visi semua rakyat China. Sejak tahun 2017, China telah melancarkan sistem taman negara. Dalam masa kurang dari 3 tahun, 90% daripada spesies ekosistem daratan dan 85% daripada populasi hidupan liar telah dilindungi secara efektif. Di wilayah Qinghai sahaja, spesies burung bertambah dari 189 kepada 223 jenis. Kuasa tamadun manusia pernah mengawal keseimbangan alam semula jadi. Kini, manusia perlu menghormati alam semula jadi
dan melindungi rumah semua hidupan bumi。人与自然的关系呢，应该是一幅这个美丽的一个画卷，包括了有自然的森林、草地和湿地这些自然生态系统中间呢，同时都是动物栖息地，就是人和自然和谐共生，这是中国的世界可持续发展的一个贡献。Semua makhluk hidup bersama dan tak saling menganiayai, bergerak seiring tanpa konflik. Keharmonian segala makhluk ialah ungkapan puisi orang Cina terhadap keharmonian manusia dan alam. Hanya dengan memahami makna ekologi, barulah kita boleh bina tamadun ekologi yang sebenar. Alam semula jadi, ekologi, manusia, flora dan fauna. Hidup bersama, masa akan membuktikan segalanya. Inilah Cina indah yang penuh semangat.如果有一件事情，第一个利国利民，是吧？能够造福社会，同时呢还能养家，同时又是你喜欢的事情，这就是一种幸福的生活，是吧？不用出去打工，和父母在一起，还能参与这个改变这个生活的过程，这都是幸福生活。幸福生活的话，就是自己健健康康，父母健健康康，儿子嘛学业有成，有个好身体带下一代，是最幸福的事了。人与人之间的关系是很和谐的，而且人与自然的关系也是很和谐的，因为你自然好的话，就达成一种平衡的状态，很休闲，就很和睦的那种感觉，我觉得是幸福的生活。